dah petang. Okay, baik. Alright, untuk hari ni kejap lagi siapa yang lambat masuk saya biar je. Lantaklah. Saya dah cakap kan 2:30 mula. Kita bagi dia tunggu je. Kan? Biar tunggu dulu. Saya dah cakap 2:30 dah masuk kan. Kita bagi dia biar 10 minit. Okay? Lantaklah. Sekarang saya nak buat konsep macam tu pula. Siapa datang lambat daripada yang masa ditetapkan, saya akan biar duduk kat luar tu. Biar tak boleh masuk. Senang. Okay, kalau nak rasa macam tu, silakan. Okay, saya tak akan approve. Biar saya mengajar dulu. Sekejap lagi tu test. Okay, baik. Alright, so semua dengar apa yang saya cakap? Dengar. Okay, alright, baik. So topik 8. Okay, topik 8 berdasarkan pengurusan operasi. So kalau kawan tanya kenapa tak boleh masuk, Dr. Yohanis kata tunggu sampai 10 ke 15 minit. Okay, tunggu lah. Kalau dia rasa dia nak ambil test dengan saya pun dia tunggu lah. Okay, biar dia rasa sikit. Macam mana saya rasa saya menunggu student. Dan sepatutnya sekarang dah minggu ke-10, dah kena berubah dah perangai. Tapi masih perangai yang sama. Pensyarah ni datang awal tak apa. Tapi pensyarah ni saya tak boleh terima orang yang tak boleh nak datang on time. Okay. Patutnya bila dah 2 suku tu Makcik Syukri tanya mana link. Itulah saya cakap sekejap saya buat nak create. Tak apalah saya faham. Tapi bermaksud dah ready dah tunggu. Ni tak. Buat berangai kan. 2:30 sepatutnya kelas mula. Bukan kelas menunggu. Okay. Biar kat situ. Kalau saya rasa tak nak bagi buat test pun padan muka dia. Okay. Siapa yang tak masuk lagi dan siapa yang rasa dia agak-agak dia tak nak dengar saya punya lecture dan dia nak keluar. Ada masa jangan harap saya nak admit dia. Okay. Ni dah fasa nak mula dah lah ni. Okay. So kalau rasa nak saya tak mau buat perangai macam ni dah 2 minggu lagi. Tolong ubah perangai bagi elok sikit. Pesan dekat kawan-kawan tu. Okay. Dah 2 3 kali dah saya cakap. Datang on time. Tak datang juga on time. Okay. Baik. So bila bercakap tentang topik 8. Okay, topik 8 tentang pengurusan operasi. So pengurusan operasi merujuk kepada yang paling penting. Okay, kita nak tahu tentang operasi lah. So you akan belajar lah kat sini, nanti kita akan tengok simbol. Okay, maksudnya proses pengurusan operasi pun you akan belajar simbol. Okay, flowchart which is apa proses yang sepatutnya. Okay, then kita akan belajar juga tentang antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam kita memilih lokasi. Okay, premis perniagaan. Okay, and then kita akan belajar tentang aliran kerja proses. Kemudian jenis-jenis susun atau plan lantai dalaman dan juga susun atau plan dalaman untuk kilang dan kilang pembuatan. Kita akan belajar juga pasal inventory. So tajuk ni ada sikit je, satu topik je satu bahagian je saya sentuh dalam test nanti. Alright, so untuk pengenalan, okay, dia merujuk kepada proses yang digunakan untuk menghasilkan ataupun menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan. So pengurusan operasi, apa maksud pengurusan operasi? Okay, yang mana yang you kena buat bila you tengok template kan, ada bahagian pengurusan operasi. So kita nak tengok lah, okay, pada bahagian ni, okay, biasanya kita merujuk kepada perancangan yang teliti dan pengawalan proses yang melibatkan penukaran input kepada output. Okay, kita tahu kita ada input. Input tu adalah terdiri daripada raw material. Okay, input tu juga macam contohnya kita perlukan antaranya sumber lah. Input tu adalah sumber, which is sumber tu boleh terdiri daripada teknologi, sumber tu boleh terdiri daripada kewangan, okay, ataupun tenaga kerja dan sebagainya lah. Okay, yang mana bila daripada raw material dan melibatkan juga input-input yang lain, kita akan tukarkan input tu tadi melalui proses kepada output. Untuk apa? Untuk memenuhi cita rasa dan kehendak pelanggan. So, dalam rancangan operasi ni antara perkara yang kena ambil kira, yang memang kena ada. Contohnya masih nak buat report nanti kan. Yang pertama adalah pemilihan tapak ataupun premis. Yang kedua, saiz kapasiti pengeluaran. Yang ketiga, pembelian mesin dan juga peralatan. So yang keempat, sistem dan prosedur pemprosesan pengeluaran. Okay, kemudian rancangan pembelian bahan mentah dan juga ataupun sumber lain dan paling penting bajet.
So maksudnya kena ada bajet mengurus dan juga belanja modal. Alright, okay, baik. So kalau kita berbincang tentang transformasi, maksudnya kita tukarkan input kepada output. Of course dalam proses pengeluaran tu tadi, okay, dia perlukan apa? Perancangan lah, perancangan, okay, pengurusan, dan kita kena buat controlling supaya tak membazir, okay, maksudnya tidak ada overhead cost, okay, mungkin kita tak nak berlaku macam contohnya dari segi efficiency, maksudnya katalah kita nak cost per unit, contoh dalam masa 1 jam kita nak menghasilkan 1000 produk. So maksudnya apa yang kita rancangkan pada bahagian pengeluaran tu kita boleh capai. Okay, yang kedua bila cakap tentang transformasi input kepada output, okay, antara perkara yang kita boleh, maksudnya biasa yang kita lihat adalah berkaitan kualiti. Okay, kualiti ni penting. Sebab apa? Kualiti ni akan menyebabkan orang boleh beli lagi kita punya barangan. Kualiti ni juga akan menjadikan kita punya syarikat kita dikenali. Ada orang pergi kepada kuantiti, ada orang pergi pada kualiti. So kalau macam contohnya kualiti ni adalah bila bercakap tentang macam bahan yang kita gunakan, okay, dan apakah orang kata macam contohnya dia memberi kesan langsung terhadap reselling, okay, proses pembelian semula, penjualan semula. Okay, yang ketiga dari segi kuantiti, bila kita bercakap macam contohnya tentang produktiviti tinggi, okay, kos tu rendah ataupun kita nak mengurangkan kos dan kita nak meningkatkan dari segi kuantiti. So kita nak kalau boleh, okay, dalam proses kita menterjemahkan ataupun mentransformasikan input kita kepada output, katalah kita boleh buat contohnya 1000 unit per hour contohnya, okay, bermaksud, okay, masa yang telah ditetapkan tu, okay, menjadikan dia adalah maksudnya penghasilan kuantiti yang kita nak, okay, juga berkaitan juga dengan kos. Dan kalau boleh kita nak dalam masa 1 jam ataupun mungkin kurang daripada 1 jam kita boleh menghasilkan jumlah kuantiti yang kita telah tetapkan. So maksudnya kita akan maximiskan produktiviti dan juga kita mengurangkan kos. So kos kalau boleh pada kadar yang optimum. Maksudnya kos yang kita gunakan tu tadi macam saya katakanlah tidak akan ada lebihan kos ataupun kita panggil overhead kos, okay, supaya bila kita nak charge satu barangan atau servis kepada pengguna tu tadi, maksudnya tidaklah orang kata melebihi daripada kos yang kita dah anggarkan. Okay. Sebab tu penting kan bila kita nak transform input kepada output, okay, that's why kita perlukan perancangan, kita perlukan pengurusan dan kita perlukan pengawalan yang sangat sistematik. Alright, baik. So ada 3 yang langkah asas macam saya katakan tadilah, okay. Yang ini adalah bahan asas atau mentah yang kita perlukan untuk menghasilkan produk akhir. Contoh katalah kita nak buat contohnya roti canai, contoh ya, ataupun roti lah, roti senang kita. So roti ni tadi maksudnya adalah output. So input dia, bahan asas dia macam saya katakan tadi lah. Apa yang kita perlukan kalau kita nak buat roti? Apa bahan asas yang kita perlukan? Tepung. Tepung. Okey, apa lagi? Yeast. Yeast. Okey, lagi? Mungkin kita perlukan juga gula. Contohlah bahan-bahan. Okey. Dan okey, proses ni tadi macam contohnya kita tukarkanlah input tu tadi kepada output. So dekat input ni tadi, okey, raw material kita kena senaraikan. Dan juga contohnya kita letakkan dekat sini juga bilangan pekerja, okay, berapa hours yang kita pakai dari segi utilities dan sebagainya lah untuk transformkan input kepada output. Output ni adalah barangan yang kita nak serve kepada end user lah, ataupun mungkin bahan separuh siap ke ataupun servis yang kita nak bagi. Alright, so kalau kita tengok kat sini, okay, ada 3 perkara, input, proses dan output. Okey, baik. So input ni macam saya katakan tadilah tak semestinya bahan mentah. Dia boleh jadi buruh, okay, mesin, teknologi, modal dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, okay, transformasi ni, proses ni tadilah dia akan keluarkan kepada output lah dari segi produk, perkhidmatan ataupun produk tambah perkhidmatan. Baik, kita perlukan maklum balas. Okay, maklum balas ni penting kerana apa? Maklum balas ni tadi akan menjadi orang kata indikator lah, petunjuk, okay, bahawa apa yang kita nak dekat akhir ni, output tadi memenuhi tak apa yang kita rancangkan. Alright,
So kalau kita kena faham ya, output macam saya katakan tadi, dia boleh based on produk, perkhidmatan ataupun produk tambah dengan perkhidmatan. Okay, alright. So bagaimana kita nak kira efisiensi? Adakah kecekapan, tahap kecekapan dari segi proses transformasi? Sebab tu kita gunakan PI. PI ni Productivity Index ataupun indeks penghasilan lah, ataupun indeks produksi, ataupun kita panggil apa, indeks productivity bahasa Melayu dia indeks produksi, maksudnya indeks penghasilan, which is kita nak ukur keberkesanan proses transformasi itu tadi. Kita nak ukur dia tu dengan menggunakan orang kata output dan input tu tadi, output dibagi dengan input, adakah kita punya proses transformasi ni berkesan. Maksudnya kalau kita lebih daripada satu, maksudnya efisien lah. Kalau kurang daripada satu, bermaksudnya transformasi proses kita ni tak efisien. Alright. So kalau kita tengok formula, kalau kita tengok PI, PI adalah Productivity Index bersamaan dengan output per input. Output kita ni tadi adalah sales lah. Input kita ni tadi adalah operational cost, ataupun kita ambil cost yang terlibat. Berapa cost yang kita perlukan, cost operasi. Jadi apa yang macam ni kita nak kira PI ni tadi, 2,000 kita bahagikan dengan cost, operational cost lah, input cost. So kita akan dapat 1.67, which is sangat efisien ataupun kita panggil sangat efektif lah proses ni tadi. Alright. So kalau kita nak tengok di sini, bermaksud jualan, kalau kita tengok di sini kan, mesti kena lebih daripada operation cost. Kalau tak, maksudnya tak efisien. Alright, baik, next. Next adalah proses flowchart. Kalau kita tengok proses flowchart ataupun carta alir punya proses, dia merupakan satu kaedah yang sistematik, which is mewakili sesuatu operasi lah, proses operasi. So daripada mula sampailah servis tu dihantar kepada end user lah, ataupun senang cerita kalau kita servis sampai servis tu kita dah delivered, ataupun kalau satu produk tu telah pun dijual. Mesti ada aturan dari segi dia ada proses lah, maksudnya proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan biasanya kalau kita tengok sequence ni dia ada mula lah, dia mesti ada mula lah dan dia ada tamat lah. So dan setiap satunya perlu diterangkan, maksudnya dari segi setiap proses ataupun aktiviti. Boleh juga di sini kita letakkan dari segi masa, jam ataupun minit. Alright, baik. So kalau kita tengok dekat sini, yang ni kita pakai conventional symbol. Kalau kamu tengok kan, ada juga proses yang kita lukis, macam contohnya order barangan mentah. Daripada contohnya pembekal. Boleh juga kita buat macam tu dalam bentuk ayat, tapi yang ni kita pakai simbol. Baik. Kalau pakai simbol, kalau kita tengok kat sini lah, aktiviti kalau kosong pula, kalau berbentuk bulatan ni tadi, dia lebih menggambarkan operasi. Operasi, aktiviti yang berkaitan operasi, which is contohnya barang mentah tu tadi, material tu tadi, diproses ataupun maklumat tu diproses ataupun menunjukkan berlakunya proses perancangan ataupun proses pengiraan. Alright. So operasi bentuk bulatan. So kalau transporting, transporting yang ni lebih kepada bentuk yang macam ni lah, arrow ke kanan. Ini bermaksud memindahkan sesuatu barang-barang lah kepada satu tempat ke tempat yang lain. So yang keempat adalah inspection. So inspection adalah memeriksa, bentuk dia segi empat sama. Kalau kita tengok sini, apa penerangan tentang yang bentuk kotak ni? Yang ni adalah untuk dari segi kita nak memeriksa kuantiti ataupun kualiti produk. So kita pakai tanda ni lah. Alright. So kalau tanda ni, ini maksudnya ada proses delay ataupun proses bahan mentah menunggu untuk proses yang seterusnya. Ini kita pakai simbol macam huruf D ni. Ini delay.
Okay, kalau yang macam ni bentuk segitiga, yang ini tapi segitiga yang terbalik lah. Okay, yang ni aktiviti dia lebih kepada aktiviti penyimpanan. Okay, which is kalau kita tengok, okay, material tu, bahan tadi tu disimpan dekat warehouse ataupun tempat penyimpanan lah. Okay, alright, ini contoh lah bagaimana kita nak menjelaskan suatu proses perkhidmatan daripada sebuah kedai runcit kepada end user lah. Contohnya kalau kat sini sampai pelanggan bawa keluar barang. Okay, contoh, okay, barangan tadi diangkut, dimasukkan dalam stok lah, angkutan masuk stok, kemudian kita periksa barang lah, kan kita nak tengok dari segi kuantiti, kualiti dan sebagainya. Kemudian kita buat apa? Barang tu disimpan lah, sama ada dalam gudang ataupun storage, kemudian dipindahkan ke kedai. Kemudian dari segi operasi, pelanggan datang ke kedai dan membuat pilihan, okay, kan bulatan kan. Kemudian apa lagi? Pelanggan bawa keluar barang daripada keluarkan barang ke kaunter ataupun bawa barang ke kaunter. Lepas tu operasi membungkus dan menerima bayaran, kemudian pelanggan bawa keluar barang. Ini carta alir dalam carta alir berbentuk konvensional yang kita gunakan untuk menerangkan proses perkhidmatan di sebuah kedai runcit. Alright. So untuk proses kamu boleh fikirkanlah apa yang kamu nak guna. Macam mana kamu nak describe kamu punya carta aliran proses tu tadi. Baik. So kalau kita tengok kat sini, roti mungkin dah kita ambil perkhidmatan cuci kereta. Kalau perkhidmatan cuci kereta, apa input yang sesuai? Patah balik. Kita balik ke sini. Yang ni. Yang ni kan? Ni, apa input yang sesuai? Kalau cuci kereta, apa input yang sesuai? Buruh. Ya? Buruh, pekerja. Pekerja. Lagi? Apa lagi? Sabun. Peralatan untuk mencuci lah, betul tak? Ataupun bahan pencuci kena ada, kan? Ataupun kita pakai mesin, kan? Lagi? Kena ada apa lagi? Air. Utilities, kan? And then kena ada, mungkin you boleh letakkan, kalau you tak nak letakkan mesin, you boleh letakkan teknologi. Proses bagaimana berlaku, macam mana? Ni, yang ni proses bagaimana berlaku ni. Proses bagaimana berlaku. Macam mana? Syahmi, baru masuk kan? Syahmi? Ya, saya. Baru masuk? Tolong terangkan sikit macam mana proses untuk nak cuci kereta ni. Apa proses dia, carta alir dia? Maksud doktor, prosedur kereta tu masuk. Macam ni. Macam ni. Macam ni, perkhidmatan sebuah kedai runcit. Angkut barang, periksa barang, simpan barang. Kalau kereta macam mana? Proses cuci kereta. Kalau menggunakan simbol ni. Yang simbol ke atas tu, kereta berada di macam kereta tunggu dekat depan mesin. Lagi? Lepas tu petak tu kereta dalam keadaan neutral. Ni, tengok ni. Kalau 4 inspection. 4 segi ni maksudnya inspection. O ni adalah operation. Ni bentuk O pula bulatan, operation. Anak panah bentuk dia memindahkan sesuatu bahan kepada proses yang lain. Tu orang suruh masuk awal. Orang masuk lambat, orang dah cerita dah gajah boleh berlari dah. Kamu baru nak tengok gajah tu rupa macam mana. Kan? Macam mana nak buat kalau pakai yang ni? Yang pertama mungkin kita pindahkan kereta kepada tempat yang sepatutnya. Betul tak? Ataupun apa yang kita buat? Kita pakai inspection. Maksudnya kita check sama ada kereta ni berada pada mungkinlah lorong yang betul ke apa ke. Kemudian kereta dipindahkan kepada proses yang seterusnya lepas fasa menunggu. Kemudian apa? Mungkin kita pakai operation. Ni kat sini ni operation. Kan? Which is apa? Proses pembersihan
bermula contohnya. Kan? Sebab apa? Dah queue, dah pindahkan. Okey, maksudnya kita dah check dulu betul ke kereta ada tempat yang sepatutnya. Okey, kita pindahkan kereta kepada tempat untuk pembasuhan. Lepas tu masukkan untuk operasi ni contohnya lah. Okey, dah ataupun kita boleh ambil kata pekerja sedang membasuh. Kemudian dipindahkan pula contohnya ke tempat pengeringan. Kemudian pekerja macam contohnya mengelap. Kemudian inspection melihat sama ada kereta yang telah dicuci tu tadi dalam keadaan bersih. Ataupun you boleh tambah lagi dari segi operasi mungkin vacuum dan sebagainya. Okay, kemudian bila dah check bersih apa semua, mungkin kat sini macam contohnya operasi menerima bayaran. Lepas tu baru buat keluar kereta. Tu lah contoh dia. Alright. So lain kali datang awal sikit Syami Kalau you rasa you tak nak kena lecture lah minggu depan. Kalau datang lambat, siapa datang lambat minggu depan saya suruh dia mengajar. Okay, saya tak payah mengajar, kita bagi dia mengajar. Alright. So sila datang tepat pada waktunya. Sebab saya buat kelas 2.30. Okay, Zohor masuk 1.40. Kan? Alright. Okay, next. Okay, faktor tapak fizikal. Faktor tapak fizikal. Okay, satu ketika dahulu lokasi ni merupakan tempat yang paling penting sebenarnya untuk kita akses kepada pengguna ataupun pelanggan. Jadi kita kena pertimbangkanlah kedai kita tu tadi di mana kita nak letak kan. Tapi macam sekarang sebab kita dah ada banyak kemudahan, walaupun kita duduk di ceruk mana sekalipun, sebab dengan adanya teknologi, contohnya orang boleh Waze, orang boleh Google, okey, you boleh letakkan iklan dekat TikTok, media sosial dan sebagainya, so orang boleh akses. Satu ketika dahulu, tapak fizikal ni merupakan perkara yang penting sebab kalau you duduk di luar daripada tempat, maksudnya jalan raya, okey, maksudnya bukan di taman perumahan ataupun berdekatan dengan tempat yang ada pasaran kamu, menjadikan orang sukar nak cari. Nowadays perkara tu orang kata di belakang lah. Pun begitu sebab dalam nota yang kata kena pertimbangkan, sebab kita pun baru je berlaku pandemik ni tadi kan. Jadi orang kata faktor tapak fizikal ni merupakan perkara yang sangat penting lah. Khususnya untuk kedai ataupun tempat pengeluaran lah. So kalau bercakap tentang faktor tapak fizikal ni tadi, antaranya lokasi yang kita kena pertimbangkan, jenis kan, jenis apa, rumah kedai ke, bengkel ke, okey, you buat di rumah ke, belakang rumah ke, kilang ke, ataupun ada tapak macam incubator, macam contohnya disediakan oleh pihak MARA tertentu contohnya kan. So kita kena pertimbangkan lah, tu kata faktor tapak fizikal ni. Kemudian apa? Susun atau plan dalaman. So macam mana you nak aturkan you punya kedai tu tadi dari segi fizikal. Itu pun ada dalam you punya report, so kena buat. Alright. So kalau kita tengok kat sini, jenis premis. Okey, ada beberapa lah. So contohnya, katakanlah contohnya mungkin dari segi premis yang mana kita beli. Beli ni yang bagusnya adalah kepunyaan kita. Okey, tetapi antara perkara yang kita kena ambil kira adalah kalau kita baru nak memulakan perniagaan, okey, dia adalah kos. Okey. Tapi dari segi flexibility, sangat flexibility. Sebab apa? Sangat fleksibel. Sebab kita sendiri buat keputusan. So you nak renovate ke, you nak tebuk dinding ke dan sebagainya ke, tak ada masalah sebab you tuan empunya ataupun pemilik. So dari segi kadar sewa dan sebagainya, you hanya bayar bulanan dekat bank sahaja. Namun kalau kita tengok, kalau kita menyewa, okay, dia dari segi flexibility agak sederhana lah, walaupun kita duduk di rumah tu kita tertakluk pada perjanjian. Kos dia memang sederhana lah, kata contohnya you memang memilih untuk menyewa dalam tempoh 3 tahun dan dengan nilai sewaan adalah RM700 contohnya. Tak ada masalah. Okay, dari segi tempoh terma, okay, maksudnya sederhana dan panjang lah. Tetapi pemilikan masih lagi bukan kita punya sebab kita menyewa sahaja. Okay, pun begitu, kata sebagai penyewa ni tadi, tertakluk juga kepada peraturan yang telah ditetapkan masa you sign agreement tu tadi. Baik, ada juga memilih untuk premis tu tadi digunakan di tempat seperti incubator. Yang ni macam saya katalah, MARA dan sebagainya dibantu kita lah sebelum kita memulakan perniagaan. Mungkin kita tak ada dana yang banyak untuk beli. Apa kita buat? Kita sewa dulu.
dekat bangunan yang telah disediakan. Dari segi kos agak rendah, macam contoh bangunan Mara kalau dekat tempat saya, kawasan rumah saya di Kedah sana, satu shop lot kedai katalah you gunakan untuk buat tempat contohnya jahitan baju pakaian lah, you nak buat kedai jahit contohnya, sewa bulanan dia baru RM50 sebulan. Which is kalau kita tak buat kedai pun setakat RM50 tadi kita boleh bayar dekat Mara tu, dekat pejabat Mara. Tapi tempoh terma ni pendek ataupun sederhana, maksudnya pemilikan dia bukan yang kita punya lah. Dan bila-bila masa sahaja boleh ditarik balik lah, premis tersebut. Kalau pejabat yang di servis, yang ni kurang fleksibel lah, macam servis office, kos dia memang rendah lah, tapi tempoh dia agak pendek. Alright, so kalau rumah persendirian, kita tengok kat sini. Kalau rumah persendirian, fleksibel lah, kos dia rendah sebab kita buat belakang rumah aja, tapi tempoh terma dia panjang. Alright. So kita kalau boleh nak kos yang rendah, tempoh terma panjang, dan dari segi flexibility sangat fleksibel. So yang the best way is rumah sendiri ya. So kalau you nak beli, satu kos pada you. Kalau kita nak sewa, tertakluk kepada penyewa tu tadi, punya undang-undang dan sebagainya. Sama juga dari segi incubator ni tadi. So kalau pejabat yang di servis, yang ni memanglah lagi tak fleksibel. Alright. So kita tengok lokasi. Yang ini antara yang perlu dipertimbangkan. Untuk kita memilih sesuatu lokasi perniagaan. Kalau dahulunya kita tengok, biasanya lah, you boleh pilih sama ada nak duduk dekat dengan pembeli ke, dekat dengan pembekal ke, nak duduk di bandar ke, luar bandar. Maksudnya tempat tu kurang persaingan ataupun ramai pesaing, ataupun dari segi pendapatan penduduk pun you kena ambil kira. Contoh, katakanlah contohnya kita nak buka contoh let's say kita buka nursery. Nursery ni bila cakap tentang nursery kanak-kanak, pusat asuhan kanak-kanak, tak kira lah play school ke, tempat jaga kanak-kanak ke, of course you kena duduk dekat dengan siapa? Kalau kamu rasa, kawasan mana yang kena sesuai duduk kita nak buat nursery ni? Kawasan perumahan. Kawasan perumahan. Which is kawasan perumahan pun tak boleh yang dah anak besar-besar. Contoh, you pergi buka kat kawasan perumahan yang dah contohnya 30 tahun dah. Lokasi perumahan kat situ. Tak sesuai. Kenapa? Kenapa agak-agak tak sesuai? Tak ada budak-budak. Tak ada kanak-kanak. Semua yang tinggal warga emas belaka. Kalau you buka tempat penjagaan warga emas, yang tu sesuai. Mungkinlah anak-anak bimbang kan. Dia duduk di rumah seorang-seorang, pergi hantar ayah dia gila dekat tempat-tempat asuhan tu lah, tempat menguruskan warga emas. Cukup petang je ambil bawa balik. Boleh lah. Tetapi kalau you nak buka nursery kanak-kanak, kena pergi kat taman perubahan yang baru. Mungkin juga berdekatan dengan macam contohnya lah. Kena kawasan bandar. Kalau you buat dekat luar bandar, contohlah you buka dekat contoh, siapa kat sini orang Sarawak? Luisa Mayang, you orang mana? Orang Sarawak? Ya. Sarawak dekat mana? Sarawak dekat Sibu. Sibu bandar, betul tak? Kalau buka nursery dekat kawasan bandar sesuai tak? Sesuai. Kenapa? Sebab Sibu ni kalau buka dekat Sibu dengan Miri, mana padat? Miri. Sibu ni ramai orang bekerja ke ramai tinggal kat rumah? Suri rumah? Banyak yang bekerja. So means Sibu boleh buat lah. Tapi kalau lah pergi buka dekat contohnya lah, maaflah saya cakap, kalau contoh dekat kawasan Kinabatangan, you rasa macam mana? Sesuai ke kita nak buka bisnes yang macam tu dekat Kinabatangan? Saya rasa tak sesuai. Kenapa? Kenapa? Sebab tidak banyak penduduk. Yang pertama tak banyak penduduk. Kebanyakannya adalah suri rumah, betul tak?
Dengan wanita dia tak bekerja. So bila tak bekerja, ada demand tak nak hantar anak pergi kat nursery? Tidak. Tidak. Jadi sebab tu lokasi perniagaan dan jenis perniagaan pun memainkan peranan penting. Okey? Alright. So katakanlah contohnya kemudahan jalan raya. Okey, baik. Kalau you contohnya berkaitan tentang pertanian ataupun penternakan, of course you kena akses dekat dengan jalan raya. Contoh saya ada saudara yang buka kilang ayam, ternak ayam. Okey, maksudnya dia breed ayam dan jual ayam tu kepada ayam mas, KFC dan sebagainya. Antara perkara yang dia nak adalah kemudahan dari segi utilities. Dia nak akses jalan raya pun dia nak. Dia tak nak yang jauhnya nak keluar ke jalan raya. Macam contohnya mungkin ambil masa lebih kurang 3 jam baru sampai dekat jalan raya. Dia tak nak lah. Ataupun highway. Sebab apa? Ayam ni akan mati kesejukan. Sebab tu ada juga, masih ada lagi lokasi-lokasi peniaga yang jenis perniagaan yang you kena pilih. Okay, tak boleh sebarangan kita buat. Ataupun contoh you nak buka kedai makan which is jauh daripada akses jalan raya. Okay, tak ada kemudahan api air, tak ada. Sekarang kita nak kemudahan internet. Malahan kalau ada dekat dengan pengetahuan awam lagi baik. Sebab apa? Orang tak perlu naik kereta sendiri, turun pakai public transport sahaja. So itu antara perkara-perkara yang kita kena pertimbangkan jika kita nak pilih lokasi perniagaan berdasarkan jenis perniagaan kita lah. Alright, baik. Next. Okay, untuk plan operasi dan aliran kerja proses barangan atau perkhidmatan. Okay, so reka bentuk proses operasi ni mengambil kira lah faktor-faktor seperti yang pertama, okay, lakaran kasar. Contoh kalau you nak buat produk, contoh katakanlah you nak buat apa yang berbentuk maksudnya contohlah saya ambil satu contoh. Katakanlah iPhone, ni iPhone luar lah. Kita tak adalah nak buat iPhone ni, saya ambil contoh phone, mudah lah you tengok. Ataupun kita nak buat keluar kereta. Okay, of course kita kena ada dummy. Saya sebut dummy, you tahu dah lah. Means that lakaran awal tentang produk yang you nak keluarkan. Okay, bahan apa yang you nak pakai. Contoh macam iPhone yang sekarang ni, iPhone apa yang paling latest? Siapa pakai iPhone? iPhone apa paling latest? Saya bukannya geng iPhone. Okey, siapa pakai iPhone? Siapa selalu mengikuti iPhone punya trend? Okey, iPhone apa yang paling latest? Sekarang 13. Which is yang saya duk tengok dekat dalam TV sekarang yang apa? Tahan lasak, especially untuk kanak-kanak. Betul tak? So of course dia ada material yang yang which is contribute lah kepada dia punya campaign dia. Dari segi instrumen, maksudnya mungkin ada alat-alat tertentu, ada jentera-jentera yang you pakai dalam proses dan juga tenaga kerja. Contoh, katalah nak buat kereta macam contohnya kita panggil Porsche, kalau dekat luar dia panggil Porsche. Okay, alright. Kan? Kereta tu macam contohnya ataupun kita panggil kereta yang mahal lah dalam dunia lah. Apa kereta mahal dalam dunia, saya pun tak pandai nak buat kereta. Tapi katalah contohlah cerita pasal Ferrari, okay, ataupun Lamborghini. Dia bukan macam X70 yang satu biji kereta tu naik sampai satu lori tu boleh bubuh dekat 10 biji kereta sampai dekat 12 biji kereta. Tak. Ferrari ni kan ada demand baru dia keluarkan dan dia ada target market dia ada market segment dia. Okay, so which is tenaga kerja yang dia pakai pun kalau kita tengok lah mungkin dari segi proses dia nak buat tu mesti teliti kan, sebab nak custom made dan sebagainya. Okay, ada kereta yang kita custom made contohnya material dalaman dia, tempat duduk dia kan. Contohlah kalau kereta mahal-mahal ni, seat dia pun kalau orang yang muda-muda ni contohnya seat ni kalau macam Honda ke pakai Recaro ke contoh kan, which is customize benda tu. So banyak perkara mungkin daripada tenaga kerja kita ambil yang skill, yang ada skill kemahiran yang tinggi. Okay, so atau perkara yang kita kena pertimbangkan lah. Then apa lagi? Premise. Okay, premise which is bangunan yang kita nak tempatkan aktiviti kita tu tadi, ada tempat simpanan stok, ada bahagian adminnya. Okay, maksudnya kita ada tempat-tempat. So nanti kita tengok dari segi lakaran lah. Dan dari segi sesuatu juga, okay, maksudnya which is kita katalah kita nak buka kedai yang berbentuk perkhidmatan,
Adobe ke ataupun jual roti ke dan sebagainya, mesti ada layout, mesti ada struktur plan lantai. Okay, susun atau plan lantai. So penting, sebab apa? Kita nak tahulah kat mana kitchen. Takkan kitchen contohnya nak duduk depan-depan, kitchen biasanya duduk belakang. Okay, yang duduk kat depan mungkin counter, meja makan dan sebagainya. Atau kalau you buka kedai roti, rak-rak di mana you nak letak barangan, okay, kat mana kaunter bayaran, okay, which is maksudnya dapur dekat bahagian mana. So penting sangat. So dekat bahagian plan operasi dan aliran kerja proses barangan atau perkhidmatan yang tadi, okay, perkara-perkara ni you kena include. So kalau kita tengok kat sini, ni susun atur lah. Okay, macam which is ada yang bercorak begini kan, berbentuk grid, ada yang berbentuk plan terbuka. So you kena design sendiri lah. Okay, you punya kedai tu tadi, banyak dekat dalam Google, boleh cari. Alright. Okay, next. Okay, yang ni susun atur dari segi plan dalaman untuk kilang. Okay. Okay, maksudnya kita boleh tengok berbentuk ILU ni ataupun berbentuk S. Okay, dia punya proses aliran, which is kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok ada juga by batch. Okay, ada yang kita keluar by batch. Okay, batch by batch. Ada yang juga berbentuk sel, maksudnya dipecahkan kepada rantaian kecil bagi setiap sel-sel, dan setiap sel ni digunakanlah untuk siapkan keseluruhan produk, which is kita pakai buruh yang tertentu untuk tingkatkan tingkatkan produktiviti perniagaan, pengeluaran. Kemudian mungkin juga kita ada yang kalau contohnya mungkin ada juga sebagai bahagian penyelenggaraan. Okay, which is supaya apa? Produk yang kita keluarkan tu tadi macam contoh apa yang kita aim. Katakanlah contohnya mesin ni boleh run 1000 unit per hour. Maksudnya kita kena tetapkan dalam mesin ni dia kena rotate. Dia tak boleh pakai 24 jam. Okay, rosak lah. So that's why dia ada penyelenggaraan dan sebagainya. And then of course kita ada juga keperluan peraturan bagi proses penghilangan, which is kita ada amalan GMP kan. GMP is good manufacturers punya practice. Kita ada dan ada banyak-banyak lagi lah untuk sesuatu kata proses dalam pembuatan lah, especially untuk kilang. Alright, baik. So bila bercakap tentang inventory ni merupakan aset. Inventory ni yang kita boleh panggil dia sebagai bahan mentah ataupun stok ataupun barang yang sedia ada untuk dijual. Itu kita panggil inventory. Okay. Dan kalau kita tengok pengurusan inventory ni sangat penting. Sebab apa? Sebab stok ni tadi, kita simpan stok ni sebenarnya untuk kita penuhi permintaan pelanggan. Okay. Simpan stok ni juga yang nak pastikan bahawa kalau pelanggan nak, kita boleh supply kepada kita punya pengguna ataupun pelanggan. Antara isu yang bila bercakap tentang stok ataupun kita bercakap tentang inventory, which is yang pertama overstock. Maksudnya terlampau dapat banyak sampai lambatkan sehingga menyebabkan bahan mentah tu tadi tak ada permintaan. So jadi kos bertambah. Sebab apa? Kalau contohnya satu ketika dulu stok ni kita simpan dalam gudang, disebabkan lambatkan stok ataupun kita panggil overstock, menyebabkan macam contohnya kita kena sewa pula gudang tambahan untuk replace kita punya stok. Itu antara isu. Ataupun kecurian, sebab kalaulah bernilai, aset yang bernilai, bahan mentah yang bernilai, itu antara satu yang macam saya katakanlah isu juga. Kemudian susut nilai bermaksud yang ini lebih berkaitan kepada yang berkaitan dengan teknologi ataupun ada book value. Ini antara isu jugalah. So antara perkara yang kita boleh kawal inventory ni, kita guna just in time. Just in time ni adalah satu proses which is kita dah calculate dah. Okay, barangan tu sampai dekat pengguna, contohnya lah kata kita buat satu proses, kata kita buat roti lah contohnya. Okay, dalam masa 1 jam kita dah kira dah berapa penghasilan roti. Dan bila kita tengok dalam seminggu berapa banyak kita boleh produce. Okay, dengan menggunakan contohlah 10 manpower dan sebagainya. So sebab tu kalau kita pakai GIT just in time ni, kita boleh kira delay time, and then you boleh kira dari segi macam contohnya let's say raw material tak cukup. Okay, berapa kos lagi yang you kena buat tambahan. Okay, kita boleh semak juga stok dan sebagainya. So kita boleh buat semakan stok dan sebagainya. Ni kaedah lah untuk kawal inventory. So you nak tahu just in time dan sebagainya ni, yang tu dalam kalau dalam diploma usahawan you akan belajar dalam production operation management, POM. Alright.
So last kali adalah tentang kesimpulan lah. So penting sangat kita tahu tentang pengurusan operasi sebab nak menjayakan sesuatu perniagaan tu sebab kita melibatkan proses which is sumber, okay. Kemudian kita nak kena susun dari segi proses pengeluaran dan kita bercakap tadi tentang productivity which is yang ada quality. Dan yang paling penting setiap produk yang kita hasilkan tu tadi boleh memenuhi keperluan pengguna. Jadi sebab tu kita kena pastikan kalau kita punya bahagian operasi ni mesti lancar. Ikut jadual. Tahap inventory ni kena kekal. Tak adalah bila orang minta aja barangan kita, barang tak ada lah. Tak ada, perkara tersebut tak berlaku. So kalau kita tak nak juga berlaku lebihan stok, sebab tu kita kena selalu periksa, rekodkan, simpan dan sebagainya lah supaya macam contohnya kalau kita menghasilkan kata produk dan sebagainya, produk kita tu berkualiti, kita boleh bagi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. So pelanggan ni bila sukalah bila dapat contohnya barangan tepat pada waktunya, mungkin awal pada waktunya, boleh mewujudkan kepuasan which is dia akan beli lagi produk kepada kita. So dengan tak langsung kita ni perniagaan kita ni kekal berdaya saing dalam pasaran. Alright, so itu sahaja untuk hari ni, lecture hari ni. So saya bagi you rehat lebih kurang 5 minit, nak pergi toilet ke apa ke, nak minum air ke apa ke, then after 5 minit kita akan mula test. Alright, boleh semak tak siapa yang tak datang hari ni? Bulan 1, ada yang tak datang? Semua datang. Bulan 2? Bulan 3? Bulan 3? Cuba tengok ahli. Ada siapa tak datang? Sebelum kita mula test. Ada tak? Semua ada ke bulan 3? Ada doktor. Semua ada? Ke ada yang tak ada? Ada. Semua ada. Semua ada, alright. 5 minit, senang cerita sekarang 3.12, tak apalah saya diskaun. Saya bagi 3.20. 3.20 semua orang get ready. So macam biasa, you boleh pakai 2 device, nak pakai phone dengan laptop boleh, nak pakai laptop saja pun boleh, tak ada masalah. So kita akan pakai platform dia Socrative. Socrative, macam hari tu juga. Alright, so 3.20 jangan lambat. Alright, baik.